Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali. Terima kasih kerana telah klik ke seram@cool.com. Dalam hidup, tak ada siapa pun yang sunyi daripada ujian dan dugaan. Semua diciptakan dengan bahagian masing-masing. Bahagia tidak akan bahagia selalu. Duka tak akan berduka selalu. Selain dari manusia, kita juga dibekalkan dengan nafsu. Ada juga makhluk-makhluk ghaib yang lain. Iblis, syaitan, jin. Pilihlah kehidupan seperti apa yang kamu mahu. Tapi ingatlah yang kamu akan mati. Dan hanya Allah yang wajib kamu sembah. Seperti firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Semoga kita semua tergolong di dalam golongan insan-insan yang mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah SWT sehingga ke akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di kali ini, kisah yang akan saya persembahkan adalah kisah seram yang dilalui oleh diri saya semasa saya kecil. Ini bahagian saya dan ini ujian untuk saya semasa kecil. Saya dilahirkan di dalam keluarga yang agak ramai adik-beradik. Dan saya juga sering dipaksa untuk tinggal di rumah nenek angkat kami. Nenek ini memelihara ibu saya sejak ibu saya bayi lah. Jadi dah dewasa, ibu saya dah kahwin, dah dapat kami semua. Dan ibu saya bekerja. Abah sering tak ada dan kakak bersekolah dan ibu tiada pilihan lagi. Saya tak faham kenapa saya yang sering dihantar ke tempat yang paling saya tak suka. Saya tidak suka rumah tu, saya tak suka nenek tu, saya tak suka kakak-kakak saya yang dari bapa lain. Sebab saya sering kena buli. Mereka buat saya macam-macam. Dan saya saja yang sering dipaksa untuk ikut orang tua ni pergi kutip durian. Dia ni ada dusun durian yang luas. Rambutan, manggis, koko. Kita lah yang kena buat kerja. Saya masa tu kecil sangat lagi. Tak sekolah lagi. Dipaksa ikut dia ke hutan kutip durian. Pukul 3 pagi. Kali pertama saya ikut dia. Dengar benda sikit-sikit tu saya tak nampak apa-apa. Saya kecil lagi masa tu. Saya ikut dia saja. Pegang dia, pegang kain dia semua. Lepas tu balik. Lepas tu saya diambil balik oleh mak dengan abah saya balik rumah. Lepas tu kali kedua saya dihantar lagi ke rumah nenek ni. Di rumah ni, pagi-pagi lepas subuh semua, lepas makan, kena sapu keliling rumah. Kena siram pokok bunga yang pokok-pokoknya tu ada dalam 40-50 pasu lah agaknya. Pagi dan petang memang kena siram pokok. Tengah hari lepas solat kena tidur. Kalau tak dengar cakap, kena hukuman berat. Jadi tak berani nak melawan, tak berani nak berkata tidak. Sekali lagi, ibu bapa saya hantar lagi saya pergi ke rumah tu. Satu malam, nenek ni nak bawa saya pergi kutip durian juga. Lagi sekali. Budak kecil dan takut. Ikut sajalah. Turun ke bawah, jalan, masuk ke hutan. Dia jalan di depan, saya jalan di belakang. Betul lah kata budak-budak ni tak ada dosa. Tak tahu apa-apa. Ikut masuk ke hutan, kutip durian tu. Sini, ikut tok ni. Dalam tak sedar dia pun dah jalan ke depan. Menghadap ke rumah balik. Jauh nun di sana, rumah kayu yang lampu kuningnya slow saja. So dari hutan tu memang gelap. Bila saya ikut dia di belakang saya, di sebelah kanan saya. Yati, buat apa sini? Saya jawab, ikut tok kutip durian. Mai ikut sini. Saya pusing terus cari bawah pokok keladi. Pokok keladi tu macam datang dari pokok keladi. Jadi saya nampak benda hitam muka macam daun keladi. Mai sini. Dia tarik tangan saya balik. Saya terus pusing. Tok, dia panggil Tok. Yang nenek tu dah jauh ke depan.
Mai, jangan cakap dengan dia. Ikut Tok balik. Dia tarik tangan saya balik rumah. Malam besok tu saya sakit. Selepas tu saya sakit. Sakit yang agak lama. Satu malam yang saya sakit tu, badan saya terlalu panas. Saya sedar nenek saya letak kain basah di wajah saya, di badan saya. Dan dia cakap, pada apa saya tak tahu. Saya antara nampak dan tak nampak. Mata nak buka, tak buka. Wajah nenek saya di depan muka saya. Tapi mata dia memandang ke ubun-ubun saya. Dia kata, dah. Pergi. Jangan kacau cucu aku. Pergi. Dia cakap macam tu. Saya tak faham. Tapi saya hairan. Kenapakah? Dah dewasa nak menyembuhkan diri, baru saya faham. Kalau boleh ditarik tirai semalam, tak mungkin saya akan tinggal di rumah puaka itu berkali-kali dan pernah bersekolah dan tinggal di situ. Tidak sekali-kali. Kisah saya yang kedua yang terjadi di dalam rumah itu. Waktu maghrib memang nak kena naik dari dapur, naik tangga melalui satu kawasan di mana datuk saya meninggal dulu. Di kawasan tu memang saya sangat seram. Naik pula di suatu part yang kedua. Part yang kedua tu ada katil. Di atas kepala katil tu ada dua patung. Dua patung ni sentiasa berdiri di situ dan membuatkan saya sakit jiwa, takut. Sebab patung dua-dua ekor ni betul-betul kelihatan seperti hidup. Saya tutup jendela semua. Lari turun balik ke bawah. Memang berlari punya. Saya tak akan berjalan. Sebab amat menakutkan. Pada satu hari yang paling wailul, waktu maghrib, saya naik. Patung ni dia tinggi tau. Dia tinggi, lebih tinggi daripada saya. Biasanya saya pandang ke kanan, saya pandang patung tu dan saya terus lari. Tapi satu hari tu, saya macam dipaksa berhenti di depan patung tu. Saya jadi kaku di depan patung tu. Yang saya ingat, saya berdiri terpacak menghadap kedua-dua patung tu. Sebelah kanan rambut warna kuning, sebelah kiri rambut warna hitam. Tinggi sangat patung tu. Saya tenung-tenung, tiba-tiba mata yang sebelah kiri tu berjalan keliling mata dia sendiri. Kira dia tengok saya, lepas tu dia putar mata dia. Dia putar mata dia. Saya pergi tutup tingkap cepat-cepat dalam ruang yang lagi satu yang luas tu. Tutup semua tingkap. Sangat banyak. Lari nak lintas balik patung tu. Ketakutan seorang anak kecil yang maha dahsyat waktu tu. Dia sorang-sorang di rumah yang besar. Di waktu yang gelap. Dia nak lari turun. Amat menakutkan sedangkan patung dah memusing-musing matanya. Lari turun terus ke dapur. Bagi tahu adik saya. Tapi adik saya, dia tak tahu sebab benda tu tak pernah jadi kat dia rasanya. Itulah dia, dua kisah besar yang terjadi di rumah nenek angkat yang saya sering ditinggalkan. Masa berlalu, syukur Alhamdulillah hidup saya aman damai, tidak bermasalah. Terima kasih kerana sudah sudi mendengar kisah saya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita jumpa lagi di kisah akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.